والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat sama-sama kita bersua pada pagi ini, berkongsi ilmu berkenaan dengan akidah, berkenaan dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada pihak SPAQ kerana masih meneruskan program yang sangat-sangat baik, sangat-sangat mulia ini. Jadi insya-Allah pada pagi ini kita sambung pengajian akidah pada pagi ini berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tajuk ataupun topik utama perbincangan kita pada pagi ini iaitu berkenaan dengan sifat-sifat Allah, iaitu berkenaan dengan kesempurnaan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla azali dan abadi. Jadi itu perkongsian skrin daripada kitab ni. Kita baca. Sempurnanya sifat-sifat Allah Jalla Jalaluh azali dan abadi. Lam yazal wa la yazalu bi asma'ihi wa sifatihi adh-dhatiyyati wal fi'liyyati. أما الذاتية فالحياة والقدرة والعلم والكلام والسمع والبصر والإرادة. وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل. Dia sedia kala dan berkekalan dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya yang zatiyah dan fi'liyah. Sifat-sifat zatiyah itu ialah hidup, kuasa, ilmu, kalam, mendengar, kalam bercakap, mendengar dan melihat dan kehendak. Manakala sifat fi'li ialah menciptakan, merezekikan, mengadakan, menjadikan, membuat dan sifat-sifat fi'li yang lain. Sekejap. Uraian. Sifat zatiyah ialah sifat yang tidak terpisah dari zat. Manakala sifat fi'liyah ialah sifat perbuatan, iaitu sifat yang tersahir dengan adanya makhluk. Menurut Mulla Aliul Qari, setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan tidak harus mensifatkan dengan lawannya, maka itu sifat zatiyah. Dan setiap sifat yang disifatkan kepada Allah dan harus pula menyebutkan lawannya bagi Allah, maka itu sifat fi'liyah, seperti menghidupkan dan mematikan, meluaskan dan menyempitkan rezeki. Jadi kalau kita lihat kepada teks asal daripada kitab Al-Fiqhul Akbar yang disusun oleh Imam Abu Hanifah, di sini Imam Abu Hanifah menyebutkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya adalah sedia kala. Mana sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah bersifat
sedia kala. Maknanya asal, ada semenjak asal. Adanya sifat tersebut bukan bermula dengan tiada, tetapi sememangnya sudah ada daripada awal lagi. Berbeza dengan sifat kita. Sifat kita ni bermula berasal daripada tiada. Lepas pada tu baru ada. Sebelum kita hidup, maka tidak ada sifat hidup bagi kita. Selepas kita hidup, barulah ada sifat hidup bagi kita. Kemudian begitu juga dengan sifat-sifat yang lain. Sifat-sifat yang lain. Maknanya bukan bersifat sedia kala, tetapi bersifat baharu, sifat bagi makhluk. Sifat Allah Subhanahu wa taala ni ada semenjak asal, sedia kala, bukan bermula dengan tiada. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa taala tu berkekalan, nama-nama dan sifat-sifatnya adalah berkekalan, tidak berkesudahan. Bukan seperti sifat kita, bukan sebagaimana sifat makhluk. Sifat makhluk ni dia akan terhenti di suatu ketika, akan habis di suatu ketika, akan fana di suatu ketika. Berbeza dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sedia kala serta berkekalan itu sama ada sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Mana sifat seperti sifat fi'liyah bukan bermakna bila mana berlaku sifat tersebut, bila mana ada memberikan rezeki, bila mana Allah Ta'ala berikan rezeki, maka baru wujud sifat itu. Tidak. Tetapi sememangnya sifat itu sudah ada semenjak asal. Sudah ada semenjak asal. Cuma nyata sifat itu bila mana berlakunya perbuatan tersebut. Kemudian daripada dua sifat ni, satu sifat zatiyah, yang kedua sifat fi'liyah. Kita tengok pada huraian di bawah. Sifat zatiyah iaitu sifat yang tidak terpisah dari zat. Sifat yang sentiasa bersama dengan zat. Cuma zat Allah Subhanahu wa taala ni tidak boleh kita gambarkan dan tidak boleh kita serupakan sama sekali dengan makhluk. Perkara ni saya telah bincangkan di dalam kuliah sebelum ini berkenaan dengan perkara-perkara yang membatalkan, bertentangan dengan tauhid, iaitu syirik dan juga tashbih. Iaitu saya telah jelaskan daripada awal bila sebut berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua, fala tadribu lillahil amsal, jangan kamu membuat apa jua perbandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mana jangan cuba untuk membandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk, makhluk. Jadi seperti di sini, bila kata sifat zatiyah, sifat yang tidak terpisah dari zat. Zat Allah Ta'ala itu apakah dalam bentuk berjisim, beranggota dan sebagainya, yang itu tidak. Yang itu tidak. Yang itu kita akan jumpa di dalam perbahasan selepas daripada ini oleh Imam Abu Hanifah berkenaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada. Yang itu kita akan jumpa selepas daripada ini. Itu makna tak boleh kita nak gambarkan, nak mana buat perbandingan dengan kita. Bila kata zat, maka berjasad, berjisim, beranggota dan sebagainya. Tak boleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedemikian. Kita serahkan hakikat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Kemudian sifat fi'liyah pula. Sifat fi'liyah, sifat yang terzahir dengan adanya makhluk. Sifat itu sudah ada semenjak asal. Menciptakan, memberi rezeki dan sebagainya. Sudah ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma dia nyata bila mana nyata perbuatan tersebut. Bila mana adanya makhluk. Kemudian pensyarah, penghurai kepada
kitab ini, memetik kata-kata Mulla Aliyul Qari di dalam syarah kepada kitab Al-Fiqhul Akbar karangan Mulla Aliyul Qari. Yang ni ada. Saya pun ada kitab tu. Jadi Mulla Aliyul Qari ni seorang ulama Afghanistan. Tapi dia duduk di Pakistan lah. Dia kata, kita nak bezakan antara sifat zatiyah dan sifat fi'liyah. Sifat zatiyah ni iaitu sifat yang ada pada Allah dan tidak boleh kita sifatkan lawannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kata-kata sifat hidup. Sifat hidup itu adalah sifat zatiyah. Jadi tidak boleh kita sifatkan lawan hidup kepada Allah Ta'ala. Lawan hidup apa dia? Lawan hidup adalah mati. Jadi tidak boleh kita sifatkan mati bagi Allah Ta'ala. Tak boleh. Jadi itu bentuk sifat zatiyah. Sesuatu sifat yang Allah sabitkan kepada diri dia dan tidak boleh disabitkan lawan kepada sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat zatiyah. Begitu juga seperti kita kata mendengar, melihat, itu sifat zatiyah. Bercakap. Tidak boleh kita sifatkan lawan kepada sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tak boleh kita sifatkan seperti tuli. Mati, tadi mati dia. Tuli, buta, apa dia panggil, bisu. Tak boleh. Tak boleh. Jadi itu maknanya kaedah untuk mengenali sifat zatiyah, suatu sifat yang Allah Ta'ala sabitkan kepada diri dia, kemudian tidak boleh disifatkan lawan kepada sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat fi'liyah pula, iaitu sifat yang Allah sifatkan kepada diri dia, kemudian tidak boleh, kemudian boleh disifatkan lawannya kepada Allah Ta'ala. Itu sifat fi'liyah. Seperti kita kata menghidupkan. Itu sifat Allah. Lawan menghidupkan adalah mematikan. Itu juga sifat Allah. Jadi itu sifat fi'liyah. Menghidupkan, lawan dia pun boleh dinisbahkan kepada Allah Ta'ala, iaitu mematikan. Memberikan rezeki, meluaskan rezeki, itu juga sifat Allah. Menyempitkan rezeki, menghalang rezeki, itu juga adalah sifat Allah. Yang ni antara dalil-dalil berkenaan dengan perkara ni telah kita baca di dalam kuliah kita sebelum ini. Dan saya akan tambah lagi dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan sifat-sifat tersebut. Baik. Kemudian kalau kita lihat, baik. Kemudian ada juga pembahagian yang lain yang dibuat oleh ulama berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ni. Yaitu seperti ada yang mengatakan ada satu sifat subutiyah, sifat yang sabit kepada Allah Ta'ala. Iaitu sifat yang disabitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri dia di dalam Al-Quran. Atau disabitkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis baginda. Itu sifat subutiyah. Seperti hidup, berilmu. Terlepas pada tu sifat-sifat yang lain. Seperti kita kata nuzul, turun. Allah Ta'ala turun pada sepertiga malam yang akhir dan sebagainya. Seperti mendengar, melihat dan sebagainya. Jadi semua itu adalah merupakan sifat-sifat yang terpuji dan juga sifat-sifat yang sempurna. Yang kedua dipanggil sifat salbiyah. Salbiyah ni kalau kita terjemah dari segi bahasa kan, negatif lah. Negatif.
Sifat lawan kepada sifat tadi. Iaitu sifat yang Allah Subhanahu wa ta'ala nafikan daripada diri dia. Allah Ta'ala sendiri menafikan sifat tersebut daripada diri dia. Ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan sifat tersebut daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mati, hidup, ayat itu ada di dalam Al-Quran. Zalim, seperti di dalam surah Al-Kahfi, ayat yang ke-49. Nah, di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-49, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Tuhanmu tidak menzalimi sesiapa pun. Allah Ta'ala menafikan sifat zalim, sifat zalim kepada dia. Begitu juga tidur dan sebagainya yang ada di dalam ayatul kursi, dan insya-Allah saya akan berikan selepas ini. Dan ada dalam buku kita ni. Ada dalam buku ni dalil-dalil kepada sifat-sifat tersebut. Baik. Kemudian sifat, jadi dari sudut pembahagian yang lain yang dibuat oleh ulama, dia bahagikan kepada dua tadi, iaitu sifat subutiyah, sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sifat salbiyah, iaitu sifat yang Allah Ta'ala sendiri nafikan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri nafikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita tengok kepada kategori sifat-sifat, jadi sifat zatiyah yang disebutkan di sini seperti hidup, qudrah. Yang ni dari segi dalil-dalil dia kita akan temui di dalam muka surat sebelah selepas ini. Ada dalil-dalil dia tu di dalam Al-Quran. Dan juga sifat seperti qudrah, yang tu pun kita akan temui pada muka surat 30 nanti. Pada muka surat 30 nanti kita akan temui dalil-dalil sifat qudrah, sifat kaya, sifat terpuji, sifat sifat mendengar, melihat, berilmu dan sebagainya. Yang tu kita akan temui selepas ini dari segi dalil-dalil dia. Di antara dia lagi yang disebutkan di sini iaitu sifat al-kalam, sifat kalam. Jadi sifat kalam ni, sifat bercakap. Yang ni setakat yang saya tengok dalam buku ni, tidak dikemukakan dalilnya daripada sifat kalam tersebut. Jadi di sini saya kongsikan dalil sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu di dalam surah An-Nisa ayat ke-164. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa kallamallahu Musa taklima." Dan Allah benar-benar bercakap dengan Musa. Itu dalil kepada sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian seterusnya sifat fi'liyah. Ini saya sebut sepatah lalu dulu sebelum kita bincangkan berkenaan dengan huraian di bawah. Berkenaan dengan sifat fi'liyah juga, seperti yang disebutkan di sini, takhliq, tarziq, menciptakan, memberikan rezeki, mengadakan, menjadikan, membuat, dan sebagainya. Yang tu ada juga dalilnya di dalam buku ni, di dalam kitab ini yang akan kita temui selepas ini. Ada di dalam muka surat 27 tu ada sifat ibda, sifat sul. Ayat tu kita akan temui di dalam perbahasan berkenaan dengan sifat-sifat fi'liyah. Kita sambung daripada buku ini. Sifat hidup adalah sifat zatiyah bagi Allah, iaitu sifat yang tidak terpisah darinya. Sifat hidup bagi Allah ialah Dia yang maha hidup secara azali dan abadi. Hidup yang sempurna, yang tidak berhajat kepada sesiapa.
dan apa-apa. Sifat ini menunjukkan kepada tauhid rububiyah, iaitu Allah memberikan kehidupan kepada makhluk yang hidup dengan ada tempoh yang ditetapkan. Mustahil makhluk dapat hidup jika tidak diberikan kehidupan oleh Allah. Dia yang memberikan kehidupan tentulah bersifat dengan sifat hidup yang sempurna. Di antara dalil dia, kita tengok dalil yang dikemukakan. Dalilnya ialah dalilnya ialah firman-Nya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang tetap hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya. Dan firman-Nya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi 'ibadihi khabira. Dan berserahlah engkau kepada Allah, Tuhan yang maha hidup, yang tidak mati, serta bertasbihlah dengan memujinya, dan cukuplah ia mengetahui secara mendalam akan dosa-dosa hamba-Nya. Jadi ini sifat hidup. Sifat hidup adalah sifat zatiyah bagi Allah Ta'ala. Suatu sifat yang tidak terpisah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat hidup bagi Allah Ta'ala ni hidup dengan penuh kesempurnaan. Hidup semenjak azali. Hidup Allah Ta'ala bukan bermula dengan mati. Bukan bermula dengan tiada. Kita hidup, tapi kehidupan kita bermula dengan tiada. Selepas daripada itu baru ada. Selepas daripada itu baru ada. Baik. Jadi sifat hidup Allah Ta'ala semenjak azali. Dan sifat hidup Allah Ta'ala bersifat abadi. Hidup Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada sesiapa. Di dalam perbahasan sebelum ini, maknanya kita dah baca di dalam surah Al-Ikhlas, lam yulad, Allah Ta'ala tidak dilahirkan. Maknanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dilahirkan oleh sesuatu makhluk yang lain. Tidak. Maknanya kalau kata dilahirkan, bermakna asalnya tidak ada. Selepas daripada itu baru ada. Allah Ta'ala tidak bersifat sedemikian. Kita dilahirkan, bermakna kita asalnya tiada. Selepas daripada itu baru ada. Jadi sifat hidup bagi Allah Ta'ala dengan tanpa bermula, dengan tiada. Kemudian abadi, kekal, tidak binasa, tidak binasa. Yang ni kita boleh lihat di dalam Al-Quran, seperti ayat yang disebutkan tadi. La yamutu wa tawakkal 'alal hayyil ladzi, ayat surah Al-Furqan tu. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Dan bertawakkallah kepada yang hidup, yang tidak mati. Kalau kita lihat di dalam ayat yang lain, umpamanya di dalam surah Ar-Rahman, ayat yang ke-26. 26, 27. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 26, ayat 27, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap orang, setiap sesuatu yang ada di atas muka bumi ini, semuanya akan binasa, semuanya akan mati, semuanya akan hilang, fana. Dan yang kekal adalah wajah Tuhan, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai ketinggian, yang mempunyai kemuliaan. Jadi
terdapat dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat hidup, dan sifat hidup Allah Subhanahu wa taala tidak bermula dengan tiada dan tidak berakhir dengan tiada. Maknanya tidak berkesudahan. Sebagaimana ayat yang kita baca ni dan juga ayat yang saya tambahkan tadi dia daripada surah Ar-Rahman. Kemudian Allah hidup, dia sempurna, tidak berhajat kepada sesiapa dan apa-apa. Bahkan yang lain berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersifat sebagaimana di dalam surah Al-Ikhlas, Allahus Samad. Allah taala sebagai tempat bergantung. Tempat bergantung yang sebenar. Sifat samadiyah pada Allah taala. Sifat sebagai tempat bergantung bagi Allah taala adalah tempat bergantung yang sempurna. Tempat bergantung sepenuhnya. Betul-betul tempat bergantung. Nah, jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala ini bersifat dengan samadiyah, bersifat dengan mana menjadi tempat bergantung, makhluk bergantung sepenuhnya kepada Allah taala, maka Allah taala mestilah bersifat dengan sempurna, tidak ada kekurangan dan tidak memerlukan kepada sesuatu yang lain. Jika Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada kehidupan dia, berhajat di dalam kehidupan dia kepada sesuatu yang lain, mana dia memerlukan kepada pencipta, dia memerlukan kepada yang mengadakan dia, bermakna Allah Ta'ala tidak sempurna, Allah Ta'ala berhajat kepada sesuatu yang lain. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berhajat kepada sesuatu yang lain, bergantung kepada sesuatu yang lain, bagaimana kita akan menjadikan Allah sebagai tempat bergantung sepenuhnya? Macam mana kita nak jadikan Allah Ta'ala ni sebagai tempat betul-betul kita nak bergantung? Bila? Nah, bila mana Allah Ta'ala tu tidak bergantung kepada sesuatu yang lain. Bila mana Allah Ta'ala tu tidak berhajat kepada sesuatu yang lain. Kita dalam negara, kita kata di dalam negara, kita ada tempat kita bergantung. Kita ada tempat untuk kita tumpang. Kan? Tetapi tempat bergantung kita tu, kita nak bergantung. Kita kata contoh wakil rakyat. Kita minta dengan wakil rakyat. Wakil rakyat kata, kena tanya SK ni. Maknanya dia pun tak boleh. Nak beri keputusan, nak jadikan sebagai tempat bergantung sepenuhnya kepada kita, itu dalam konteks kehidupan di dunia. Kehidupan dalam sebuah kampung, dalam sebuah negeri. Dia kata, tak boleh, kena tanya SK dulu. Kan? Tanya SK, minta dengan SK. SK kata, ini kena bincang dengan MB dulu ni. MB nak kata lagu mana? Tak selesai. Tanya MB, MB kata kena mesyuarat dengan SK dulu. Tak selesai juga. Mesyuarat, kita kena tanya PM dulu lagu mana? Apa PM kata? Tanya PM pula. PM kata, dia kena ada keputusan dalam kabinet. Tak boleh buat keputusan saya pun. Jadi bergantung. Tak putus. Tidak boleh dijadikan sebagai tempat pergantungan sepenuhnya. Tak boleh. Jadi mana lemah? Mana lemah? Allah Subhanahu wa taala tidak bersifat lagu tu. Tidak bersifat sedemikian. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesiapa, kepada apa-apa. Termasuklah di dalam kehidupan dia. Mana dalam kehidupan Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada sesuatu yang menghidupkan dia. Begitu juga tidak ada sesuatu yang akan mematikan dia. Mana? Jadi Allah Ta'ala sifat samadiyah dia tu, sifat tempat pergantungan dia tu, tempat pergantungan yang mutlak. Tempat pergantungan yang mutlak yang tidak berkait dengan sesuatu yang lain. Baik. Jadi sifat ni, sifat hidup Allah Subhanahu wa taala ni, dia menunjukkan kepada tauhid rububiyah. Iaitu Allah Ta'ala menghidupkan.
Allah menghidupkan. Dan yang ini sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini, saya telah bacakan ayat-ayat Al-Quran sebelum ini, sifat ini merupakan satu sifat yang diterima oleh manusia, bukan hanya oleh orang Islam sahaja, tetapi termasuk juga oleh orang kafir. Iaitu sifat menghidupkan. Sifat menghidupkan. Menghidupkan makhluk yang lain, menghidupkan manusia. Orang kafir pun terima. Yang menghidupkan kita, yang menghidupkan makhluk ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dia pun tak kata tokong dia tu yang menghidupkan. Dia tak terima. Dia pun tahu dia yang duduk jaga tokong dia. Dia yang duduk membeli, mencipta mereka patung dia. Itu dia pun tahu. Nah, yang menciptakan dia, yang menghidupkan dia, yang memberikan kehidupan kepada dia adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana manusia ni kalau Allah Ta'ala tak bagi kehidupan, mustahil manusia akan hidup. Jadi jika begitu sifat Allah Ta'ala, iaitu sifat memberikan kehidupan kepada makhluk, sifat menghidupkan, maka Allah Ta'ala sudah semestinya hidup dan sudah semestinya mempunyai bersifat dengan sifat hidup yang sempurna. Jadi kalau Allah Ta'ala itu tak hidup, macam mana dia nak menghidupkan yang lain? Macam mana dia nak menghidupkan manusia, nak menghidupkan makhluk-makhluk yang lain? Sudah semestinya Allah Ta'ala maha hidup, mempunyai kehidupan yang sempurna. Begitu juga. Cuma bila kita kata Allah Ta'ala menghidupkan, bermakna Allah Ta'ala ada sifat hidup. Tapi tidak boleh kita kata pula Allah Ta'ala mematikan, maka Allah Ta'ala ada sifat mati. Tak boleh pula kata lagu tu. Waktu kita telah bincangkan sebelum ni, tadi saya telah sebutkan tadi, sifat zatiyah, sifat hidup bagi Allah Ta'ala tidak ada lawan kepada dia. Itu jenis sifat zatiyah. Menghidupkan itu sifat fi'liyah. Maknanya lawan bagi sifat menghidupkan boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi di antara dalil dia seperti yang kita bacakan tadi, iaitu Allah tidak ada Tuhan selainnya. Dia tu maha hidup, qayyum, mentadbir sekalian makhluknya, kekal selama-lamanya, mentadbir sekalian makhluknya. Jadi itu sifat qayyum bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya mentadbir semua makhluk. Kemudian dalil yang seterusnya itu, bertawakallah kepada yang hidup. Berserah dirilah sepenuhnya kepada yang maha hidup, yang tidak akan mati. Tidak akan mati. Kemudian disusuli dengan perintah supaya bertasbih memuji dia, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini di antara dua dalil yang menunjukkan bahawasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan sifat hidup. Dan sifat hidup Allah Ta'ala tidak disusuli dengan kematian. Tidak disusuli dengan kematian. Baik. Kemudian, suka untuk saya tambahkan, ada lagi bentuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ada lagi satu bentuk yang lain yang disebutkan oleh ulama berkenaan dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala ni, iaitu dia terbagi kepada dua jenis, pada dua bahagian. Satu yang dipanggil sifat khabariyah. Sifat khabariyah yang tidak boleh kita fikirkan sifat tersebut pada Allah Subhanahu wa ta'ala
tetapi kita terima bila mana Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada diri dia. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sifatkan kepada dirinya. Seperti sifat-sifat yang di dalam menyabitkan sifat itu kepada Allah Subhanahu wa taala hanya melalui nakli sahaja, hanya melalui nukilan sahaja. Apa yang didengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak boleh dikongsi oleh akal di dalam mengetahui sifat tersebut. Tidak boleh dikongsi dengan akal di dalam mengetahui sifat tersebut. Di dalam mensabitkan sifat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana ada sifat Allah Ta'ala yang kita boleh terima sifat Allah Ta'ala tu bila mana ada nukilan. Ada dalil. Dalil. Akal tak boleh fikir sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya sebagaimana yang telah kita bincangkan sebelum ini. Saya dah sebut dah sebelum ni dan saya telah jelaskan bagaimana kita di dalam menerima sifat tersebut. Dan saya telah berikan dalil-dalilnya seperti sifat tangan bagi Allah Ta'ala. Mana dalam Al-Quran, Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Cuma saya telah jelaskan berkenaan dengan ayat-ayat sedemikian, ulama terbahagi kepada dua golongan ulama. Satu menggunakan pendekatan tafwid, serah makna dia kepada Allah Subhanahu wa taala, makna yang sebenar, dan satu lagi menggunakan pendekatan takwil, iaitu mentakwilkan ayat tersebut dengan takwilan yang sesuai dengan kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Yang tu pun saya telah kemukakan pandangan Imam An-Nawawi. Yang saya suka dengan pandangan tersebut, saya telah kemukakan, jelaskan di dalam pertemuan kita sebelum ini, bagaimana Imam Nawawi menerima kedua-dua pendekatan tersebut di dalam menerima sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat sedemikian. Baik. Jadi satu yang bersifat zatiyah. Ada juga sifat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian yang bersifat fi'liyah. Yang bersifat fi'liyah, perbuatan. Seperti kita kata sifat gembira. Sifat Allah gembira. Macam kita kata, kalau kita kata sifat menciptakan, yang tu kita boleh nisbahkan kepada Allah Ta'ala berdasarkan akal. Maksudnya kita boleh fikir, Allah ni ialah dia menciptakan. Kalau dia tidak menciptakan, macam mana kita ada? Kita boleh fikir. Walaupun untuk kita nak sabitkan dengan pasti kepada Allah Ta'ala, tak dapat tidak, mesti kena ada dalil. Mesti kena ada dalil. Tapi mana? Kita boleh fikir perkara tersebut. Lepas tu ada orang mati. Maka kita boleh fikir, siapa yang mematikan dia ni? Mestilah Allah yang mematikan. Takkan ada yang lain yang mematikan dia. Mestilah Allah yang mematikan. Maknanya boleh fikir sifat tersebut. Walaupun nak sabitkan dengan pasti, mesti kena ada dalil daripada Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma sifat ni seperti kita kata contoh sifat gembira. Sifat gembira. Yang tu kita tak boleh fikir, kita tak boleh. Allah ni mesti ada sifat gembira. Apa tak ada? Itu kita tak boleh fikir. Tak mampu untuk difikir oleh akal kita. Tetapi bila mana Allah, Nabi SAW, bila mana Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW menyebutkan perkara tersebut, maka kita kena terima. Umpamanya sifat gembira. Dia sebagaimana yang terdapat di dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ada dua kali kopi. Baik. Jadi di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, iaitu hadis cerita ni Harith bin Suwaid, dia masuk jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud. Ketika mana Abdullah bin Mas'ud sakit. Jadi Abdullah bin Mas'ud cerita kepada dia,
lallahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi al-mu'min min rajulin fi ardin dawiyyatin mahlikatin ma'ahu rahilatuhu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu fanama fastayqadha wa qad dhahabat فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده. Jadi hadis ini sebut Allah, sesungguhnya Allah benar-benar gembira dengan taubat hamba-Nya yang beriman. Berbanding dengan seseorang yang berada di satu tanah yang kering, yang boleh membinasakan, mematikan seseorang. Bersama dengan dia ada binatang tunggangan dia, unta. Atas unta tu, atas binatang tunggangan tu ada makanan, ada minuman, ada semua. Situ. Dia pun tertidur. Dia sudah tengok tak ada dah unta. Hilang dah unta. Tu dia pun cari unta tu, cari tak jumpa. Sehinggalah adrakahu al-'atash, sehinggalah dia dah hagus. Dia pun kata, aku nak balik kepada tempat aku tadilah. Balik, aku nak tidur situ sehingga aku mati. Mati dah aku. Tak ada harapan dah kalau lagu ni. Tak ada harapan. Tu mati. Biarlah aku nak tidur sehingga aku mati. Dia pun meletakkan kepalanya di atas lengannya untuk dia mati. Dia mati dah, tak ada apa dah. Dia matilah. Dia tersedar. Dekat dengan dia ada tunggangan dia tadi. Di atas tunggangan tu ada bekalan dan juga makanan, minuman dia. Lagu mana? Kita sendiri lagu mana? Kalau situasi kita lagu tu. Putus harapan dah. Kita kata nak mati dah. Aku ni tak ada dah nak tidur, lepas tu mati. Mati. Tiba-tiba tengok. Allah. Mari pula unta ni. Ada pula minuman aku. Ada pula makanan aku. Kalau kita macam mana gembira? Sangat-sangat gembira. Macam orang mati hidup balik. Itu gembira. Allah Ta'ala lebih gembira lagi dengan taubat hamba-Nya yang beriman daripada orang ini memperolehi kenderaannya dan bekalan. Allah Ta'ala lagi gembira. Bila mana seseorang hamba bertaubat kepada Allah. Lagi gembira. Lebih gembira daripada orang yang dah putus harapan dah kerana bekalan makanan dia tak ada, tiba-tiba dapat balik bekalan makanan dia. Kita tengok orang yang selalu terima, orang miskin terima bantuan, terima RM50 bukan main gembira tu. Peniti hai mata gembira. Tu padahal tak ada lah dia berasa putus harapan, mati dah aku, tak ada lah. Ini orang yang dah tak ada harapan dah, kira dah mati dah, tiba-tiba hidup balik. Tu sangat-sangat gembira. Allah Ta'ala lebih gembira lagi daripada. Jadi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat dengan sifat gembira. Sifat gembira bagi Allah Ta'ala yang tu kita tak mampu untuk fikirkan dengan akal kita. Cuma kita terima bila mana ianya sabit berdasarkan kepada dalil, berdasarkan kepada nas. Antara dia lagi seperti sifat ketawa. Yang tu kita tak boleh fikir. Macam mana? Kita tak boleh fikir. Allah ni mesti ada sifat ketawa. Kita tak boleh fikir tu. Tu tak boleh. Tapi bila mana sabit berdasarkan kepada hadis, maka kita kena terima. Umpamanya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadhhakullahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhara yadkhulanil jannata yuqatilu hadha fi sabilillah fayuqtalu thumma yatubu Allahu 'ala al-qatili fayustashhad." Allah Ta'ala ketawa kepada dua orang. Salah seorangnya membunuh seorang lagi. Kedua-duanya masuk ke dalam syurga.
dia membunuh orang ini di jalan Allah. Nah, dia berperang. Dia berperang. Orang ini berperang di jalan Allah. Lalu dia terbunuh. Kemudian dia bertahu. Kemudian Allah Ta'ala menerima taubat pembunuh itu. Lalu dia menjadi syahid. Jadi mana Allah Ta'ala suka ketawa. Dia kata ketawa di sini. Macam mana ketawa Allah Ta'ala? Serah ke dia, ikut dia. Dan Nabi SAW kata macam tu, kita tak payah fikir, kita kena ingat. Mana kita kena ingat Allah Ta'ala sama sekali tidak serupa dengan sesuatu makhluk. Dan kita kena ingat ayat fala tadribu lillahil amthal, jangan kamu buat perbandingan bagi Allah. Jangan cuba buat contoh bagi Allah. Dia kata ketawa, ketawa. Nabi SAW kata ketawa, kita terima. Aku mana ketawa, tak payah fikir. Tak payah fikir. Cuma di sini sebut Allah ketawa kepada dua orang ni. Mula-mula orang ni A bunuh B. A bunuh B. B tu masuk syurga lah. Dan dia kena bunuh. Lepas tu si A ni pula dia berjihad di dalam Allah. Dia pun mati jadi syahid. Maknanya si A ni kalau dia tu belum Islam, masa dia membunuh B, lepas tu dia masuk Islam, tu lepas pada tu dia masuk Islam, terbatallah dosa dia tadi. Lepas tu dia berjihad di dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala menerima taubat dia. Allah Ta'ala hapuskan dosa dia yang lalu dia menjadi seorang syahid. Jadi ini sifat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sabitkan kepada diri dia, yang tidak ada ruang untuk menyabitkan sifat tersebut kecuali dalil semata-mata. Tidak boleh dari sudut akal. Tak boleh dari sudut akal. Bahagian yang kedua pula, sifat yang disabitkan oleh Allah Ta'ala juga, sam'iyat juga, nakliyat juga. Kita dapat tu berdasarkan nukilan daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Cuma di dalam menerima sifat tersebut, ada mana boleh dikongsi dengan akal. Tu dengan akal. Seperti kata-kata hidup, berilmu, qudrah, berkuasa. Kalau sifat fi'liyah menghidupkan, mematikan, mengurniakan dan sebagainya. Jadi yang tu kita boleh fikir, Allah mestilah hidup. Kalau kita tengok di dalam perbahasan kitab-kitab Asy'ariyah, kitab-kitab Khalaf Asy'ariyah, kita tengok perbahasan dia di dalam menyabitkan sifat hidup bagi Allah Ta'ala. Di dalam menyabitkan sifat mendengar bagi Allah Ta'ala. Sifat melihat bagi Allah Ta'ala. Sifat bercakap bagi Allah Ta'ala. Mereka menggunakan pendekatan akal. Menggunakan pendekatan akal. Walaupun nak sabitkan dengan pasti sifat tersebut kepada Allah Ta'ala, tak dapat tidak, mesti kita ada dalil. Cuma boleh guna pendekatan akal untuk mensabitkan sifat tersebut bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeza dengan hak tadi, ketawa. Berapa kuat suara? Dan juga seperti sifat gembira tadi, yang tu tidak boleh disabitkan berdasarkan kepada akal. Sebab waktu takut volume sendiri itu. Baik. Baik. Kemudian seterusnya. Kita pergi kepada perbahasan seterusnya, sifat-sifat fi'liyah. Sifat-sifat fi'liyah seperti yang telah kita sebutkan tadi, iaitu sifat yang nyata. Sifat tu ada dah pada Allah Ta'ala semenjak azali. Cuma nyata sifat tersebut bila berlakunya sifat perbuatan tersebut. Nyata sifat memberi rezeki bagi Allah Ta'ala bila ada makhluk yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bukan bermakna sebelum Allah Ta'ala ciptakan makhluk, sebelum Allah Ta'ala beri rezeki kepada makhluk, maka sifat memberikan rezeki itu
tidak ada pada Allah Ta'ala bukan bermakna sedemikian. Sifat takhliq, sifat-sifat fi'liyah, sifat takhliq, menciptakan. Ataupun digunakan juga di dalam Al-Quran dengan khaliq, juga digunakan. Khaliqu kulli syai', dia yang mencipta segala sesuatu. Ialah mengadakan makhluk dari satu benda. Yang ni dari segi dalil dia tu ada selepas daripada dalil. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqa. Khalaqal insan dan sebagainya. Jadi sifat takhliq ini menciptakan, mengadakan makhluk dari satu benda. Seperti khalaqal insa wa laqad khalaqnal insa min sulalatin min tin, umpamanya kita kata kami menciptakan manusia ni daripada tanah. Tanah yang bakar, kalau tak silap sudahlah. Tak apa. Jadi mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia daripada satu benda. Ciptakan manusia daripada tanah. Daripada tanah. Itu mana makhluk takhliq. Tanah tu pula siapa cipta? Allah Ta'ala juga cipta. Allah Ta'ala juga cipta. Tanah. Cuma sifat takhliq ni dia lebih menjurus kepada penciptaan kejadian sesuatu benda daripada sesuatu yang sifat tarziq. Kita baca dulu. Sifat tarziq iaitu menetapkan bagi makhluk yang diperlukan oleh mereka seperti makanan, minuman, pakaian dan anak keturunan. Rezeki ialah setiap apa yang bermanfaat yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Dalilnya ialah innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah dialah sahaja yang memberi rezeki kepada sekalian makhluknya dan dialah sahaja yang mempunyai kekuasaan yang tidak terhingga, lagi yang maha kuat kukuh kekuasaan. Allah sentiasa memberikan rezeki kepada sekalian makhluknya. Ini difahami dari lafaz Ar-Razzaq dalam bentuk sirah mubalaghah. Lafaz yang memberikan makna bersangatan. Cuma berkenaan dengan sifat-sifat fi'liyah ni, saya rasa kita akan sambung di dalam kuliah kita yang akan datang. Sebab saya akan tambah daripada dalil-dalil yang terdapat dari dalam kitab dan dalam buku ni, saya akan tambah dalil-dalil yang lain pula berkenaan dengan sifat tersebut, termasuklah sifat takhliq ataupun al-khaliq. Jadi saya rasa setakat itu dululah pertemuan kita, mana perkongsian ilmu kita pada pagi ini. InsyaAllah kita sambung dalam pertemuan yang lain. Cuma insyaAllah kalau ada apa-apa soalan, boleh dikemukakan untuk seketika. Okey, baik. Ustaz bagi peluang untuk bertanya. Kita buka soalan kepada jemaah, silakan. Ada soalan? Ada soalan Ustaz semua dah jelas ya? Jadi kalau tidak ada apa-apa soalan, saya rasa kita akan dulu pertemuan pada pagi ini. Okey, silakan. Baik. Jadi alhamdulillah, semoga alhamdulillah kita dapat berkongsi ilmu pada pagi ini dan mudah-mudahan perkongsian yang dapat saya berikan pada pagi ini mendatangkan manfaat kepada kita semua di dalam usaha kita untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Jadi kita tutup pertemuan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan bacaan surah Al-'Ashr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, jazakallah khairan pada Ustaz Ahmad Nasim atas perkongsian ilmunya, dan semoga kita dapat dah manfaat dan pencerahan yang cukup jelas daripada apa yang dikongsikan Ustaz sebentar tadi. Dan terima kasih kepada jemaah yang sudi duduk bersama-sama hingga ke akhirnya. Dan teruskanlah kita pada pukul 9 bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar bagi perkongsian ilmu pengajar berkitab, Kitab Al-Azkar ya, sebentar lagi pukul 9. Ustaz, terima kasih atas perkongsian ilmunya. Saya akan jumpa Ustaz lagi minggu depan, insyaAllah. Terima Jumpa kasih lagi Ustaz. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Sama, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.